pengenalan pusat ternakan kambing di Malaysia. Ladang merupakan sebuah kawasan yang mempunyai keluasan melebihi 40 hektar, manakala peternakan pula boleh didefinisikan sebagai satu kegiatan pertanian yang mempunyai berbagai jenis haiwan ternakan seperti kambing, lembu, kuda dan sebagainya. Kambing ialah haiwan ruminan kecil yang diletakkan di dalam keluarga Bovidae dengan subfamili Caprinae. Haiwan empat kaki berkuku dua ini berkeupayaan untuk menyesuaikan diri di dalam apa jua keadaan. Ladang ternakan juga berlakunya proses pembiakan bagi menggandakan lagi jumlah bilangan haiwan ternakan di ladang ternakan kambing tersebut. Secara umumnya di Malaysia, industri penternakan kambing adalah lebih kecil berbanding ternakan lain seperti ayam. Contohnya, jika dibandingkan dengan ayam yang mempunyai 121.39%, seterusnya telur yang mempunyai 113.79% dan akhir sekali lembu yang mempunyai 24.88%. Tahap sadar diri pengeluaran kambing dan daging kambing pada tahun 2007 hanya mencapai 8.75%. Industri peternakan kambing merupakan sesuatu yang amat mencabar untuk diusahakan, walhal industri ini merupakan satu industri yang menyumbangkan banyak terhadap pembangunan ekonomi di negara ini. Mesti korang nak tahu kan macam mana perkembangan ladang peternakan kambing di Malaysia ni? Okey, sebelum tu saya ceritakan dulu macam mana wujudnya peternakan. Peternakan ni sebenarnya telah diamalkan sejak beribu-ribu tahun lamanya oleh zaman Neolitik. Pada zaman tu, mereka membuat peternakan ni untuk memperbanyakkan lagi haiwan-haiwan ternakan di tempat yang mereka tinggal. Jadi, macam mana industri peternakan ni boleh masuk ke Malaysia? Pada permintaan Perdana Menteri yang kelima, iaitu Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Ketika tu, dia telah menyediakan inisiatif modal kepada sesiapa sahaja yang ingin membuka ladang ternakan, terutamanya ternakan kambing. Jadi ketika itu ramai sangat yang merebut peluang yang susah sangat nak dapat ni. Kalau korang berebut tak? Ketika tu, pendapatan dari hasil peternakan kambing ni amatlah memuaskan sehingga mencecah RM700 walaupun kambing tu belum capai usia 6 bulan. Industri ladang kambing di Malaysia ni dia semakin meningkat kerana berlakunya peningkatan permintaan terhadap komponen kambing seperti susu kambing, daging kambing dan sebagainya. Faktor peningkatan permintaan ini kerana pertambahan penduduk, proses urbanisasi, perindustrian dan sebagainya. Akhirnya, industri ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara apabila permintaan daging meningkat daripada 1.4 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 1.8 juta tan metrik pada tahun 2020. Peternakan kambing tidak memerlukan kawasan tanah yang besar ataupun luas. Hanya minima 3 ekar ataupun bersamaan dengan 1.2 hektar. Penjagaan yang rapi dan bersih amatlah penting. Kenapa? Bagi menjaga kualiti kambing tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Fardi Naim Farhan bin Wandin. Hari ini saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis kambing dan baka-baka kambing. Terdapat beberapa jenis kambing atau baka kambing. Antaranya ialah baka pedaging. Baka pedaging juga dikenali sebagai baka kampung ataupun baka tempatan. Baka ini menghasilkan daging yang sangat berkualiti. Baka pedaging ini mendapat permintaan yang sangat tinggi semasa musim perayaan seperti Hari Raya Aidiladha. Jenis-jenis baka pedaging ialah seterusnya ialah baka tenusu, di mana ia menghasilkan susu untuk dijadikan minuman dan produk. Kambing ini memerlukan penjagaan yang sangat rapi dan sangat teliti. Antaranya ialah memastikan kambing dalam keadaan yang bersih dan tidak berada dalam keadaan yang tertekan. Antara baka-baka tenusu ialah dan baka terakhir ialah baka dui fungsi, di mana baka dui fungsi ini menghasilkan kedua-duanya sekali, iaitu daging dan susu.
Baka ini memerlukan penjagaan yang lebih rapi daripada baka pedaging dan baka tenusu. Ia juga memerlukan kos yang sangat tinggi untuk memastikan kambing dalam keadaan sihat dan berkualiti. Contoh baka tenusu ialah Seterusnya, mari kita membincangkan tentang 3 sistem peternakan kambing yang sesuai untuk digunakan pada peternakan kambing di Malaysia ini. Sistem yang pertama adalah sistem peternakan intensif. Sistem ini adalah menggunakan kaedah potong dan angkut. Ia banyak menggunakan tenaga buruh kerana peternak tidak akan melepaskan kambing dan ia akan memberi makan di dalam kandang sahaja. Ini kerana dengan menggunakan sistem ini, peternak dapat mengurangkan penyakit cacing di dalam kambing ataupun makanan-makanan yang tidak berkhasiat kepada kambing. Ia sekaligus dapat meningkatkan kualiti kambing. Sistem yang kedua adalah sistem peternakan semi-intensif. Sistem ini melepaskan juga kambing tapi menggunakan waktu yang ditetapkan. Ia akan memudahkan kerja pembersihan kandang. Ia juga dapat mengurangkan tekanan kepada kambing-kambing yang dikurung. Sistem yang terakhir adalah sistem peternakan ekstensif. Sistem ini kurang dipraktikkan di ladang-ladang komersial. Sistem ini banyak digunakan kepada peladang-peladang yang hanya membeli kambing dengan sekadar hobi. Ini kerana sistem peternakan ekstensif ini hanya melepaskan kambing begitu saja. Ia mempunyai banyak perkara buruk yang akan terjadi. Antaranya adalah kehilangan kambing atau penyakit parasit, keracunan makanan ataupun kekurangan nutrien. Itu adalah antara penyebab yang mana peladang-peladang komersial tidak menggunakan sistem ini. Sistem-sistem yang ada haruslah diperhalusi oleh peladang-peladang yang ingin memulakan perniagaan atau membela kambing kerana ia akan menguntungkan atau merugikan peladang itu sendiri dengan sistem-sistem yang tidak kena dengan cara mereka ataupun dengan keadaan mereka. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan industri peternakan kambing di Malaysia. Keistimewaan yang pertama ialah industri peternakan kambing ini tidak memerlukan kawasan tanah yang besar kerana keluasan minimumnya hanya 3 ekar atau bersamaan dengan 1.2 hektar. Namun begitu, proses penjagaannya amat penting dan perlu ditekatkan dalam usaha untuk membangunkan industri peternakan kambing di negara ini. Keistimewaan yang kedua ialah kambing ini sangat berbeza berbanding dengan haiwan ruminan yang lain seperti lembu dan berbiri. Hal ini kerana kambing lebih cenderung untuk memilih dan memamah daun-daun serta pucuk-pucuk muda berbanding meragut di padang rumput. Keistimewaan kambing ini menjadikan ia berkemampuan untuk hidup di kawasan yang sukar seperti gurun dan juga bukit bukau. Keistimewaan yang terakhir ialah setiap kandang kambing perlu disediakan palung makanan dan juga palung minuman. Terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh digunakan untuk membuat kedua-dua palung ini. Tujuan palung ini adalah untuk mengelakkan kambing dari memasuki tempat makanan dan mengotorinya. Walau bagaimanapun, di antara halangan yang timbul dalam industri peternakan kambing ini adalah kekurangan induk betina dan pejantan yang berkualiti serta baka yang sesuai dengan iklim persekitaran di Malaysia. Seterusnya, cabaran dari segi pemasaran daging. Pada masa kini, permintaan daging kambing semakin meningkat terutamanya untuk kegunaan akikah, korban dan juga kenduri kendara. Walaupun permintaan semakin meningkat, tetapi sayangnya terdapat juga ladang-ladang kambing yang menghadapi masalah untuk memasarkan produk kambing mereka. Dan akhir sekali, terdapat juga penternak kambing yang tidak mempunyai kemahiran yang cukup dan hal ini menimbulkan masalah untuk mengendalikan ladang mereka. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk kesimpulan daripada topik ini. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ia menunjukkan bahawa industri peternakan kambing di Malaysia semakin berkembang. Sebagai bukti, ramai penternak-penternak baru yang sudah berjinak dengan peternakan ini. Hasil ini juga bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan penternak, malah ia juga dapat meningkatkan ekonomi di negara kita. Seterusnya, peternakan kambing juga memerlukan sistem penjagaan yang betul bagi memastikan hasil peternakan menjadi berkualiti. Contohnya, setiap jenis kambing perlu dijaga dengan cara yang ditetapkan supaya kambing itu sentiasa sihat. Itu sahaja dari kumpulan